Dah. Call Fitra jap. 9.30. Kita boleh mula pemerai ini? Atau tunggu Boleh. sekejap? Boleh. Semua dah ada ke? Ni, Rosa? Semua kita punya tetamu VIP Tetamu. kita juga. Cik Mat bagi masa lagi seminit lagi. Okey, boleh. Boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah Tuan Haji. Okay. Tuan Haji di TV Hijrah ke atau? Saya di office. Di office? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat di mana? Di Putrajaya, di rumah. Siap. Dah lepas ni baru masuk office. Terima kasih Tuan Haji. Selamat datang. Ramai juga dah, alhamdulillah. Ada Rudi. Terima kasih Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Termizi Ali, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Orang kuat Waalaikumsalam. Saya kena pakai ni pasal nak mengaji. Ya, betul. Tuan Haji kita, Haji Sofian. Ya, saya Ustaz. Ini betul-betul ke ataupun background? Betul-betul. Ada sikit pesan. Malam hari ni sihat Alhamdulillah Ustaz. Pakai mask tu ada orang sebelah ke? Kena pakai mask. Alhamdulillah. Ramai juga rakan-rakan strategi kita yang hadir hari ini. Ada juga dari Islamic Tourism. Rakan-rakan media, Astro ada. Sinar Harian. Sedikit lagi kita bagi masa, mungkin ada sebahagian yang masih saya nak test speaker sikit. Boleh. Ada nampak macam ada gema sikit tak? Allah. Yang tu gema Ustaz. Gema nak tahu waktu je. Okey. Canggih peralatan Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah. Macam India Masya-Allah. Saya kira kita dah boleh mulakan. Jadi insya-Allah sementara itu kita bagi rakan-rakan yang baru sampai dia boleh terus masuk nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita aturkan kepada Allah. Pagi ini Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dengan ketika nikmat ini, alhamdulillah kita bertemu, dan salawat dan salam kepada Rasulullah, Rasul yang ummi, Rasul yang menjadi teladan kita bersama. Mudah-mudahan Madrasah Ramadan mengukuhkan kita untuk meneladani Rasul, apatah lagi dengan kita membawa baca, faham, dan amal Al-Quran yang merupakan Al-Quran mukjizat terbesar yang ditinggalkan baginda kepada kita bersama. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rakan-rakan media khususnya yang hadir di taklimat Sinergi Media Malaysia sempena World Quran Hour pada tahun ini. Dan yang dikasih lagi dihormati Datuk Syamuddin Yaakob selaku pengurusi kumpulan media Karangkraf dan juga CEO dan pengasas kepada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang menjadi penggerak World Quran Hour, dan juga kepada Datuk Nasir Haji Hamzah, timbalan pengurusi kumpulan media Karangkraf. Seterusnya kepada Puan Marhaini Yusof selaku CEO di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Istimewa kepada rakan-rakan media yang hadir dan seluruh staf penggerak pada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan sahabat-sahabat Al-Quran yang selama ini menjadi rakan kongsi, rakan strategi pada segala program penganjuran Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Terima kasih. Saya Ahmad Yani bin Abdul Manaf selaku moderator pada pagi ini. InsyaAllah akan mempengurusikan majlis pertemuan kita pada pagi ini, dan bagi pihak majlis sekali lagi merakamkan terima kasih dan selamat datang kepada rakan-rakan yang baru juga bergabung di platform Zoom kita ini. Sebagaimana kita maklum, Yayasan Warisan Ummah Ikhlas atau WI berkolaborasi dengan rakan Sinergi Media Malaysia untuk menjayakan misi Quran Hour melalui 3 program utama yang dilaksanakan selama ini, yaitu World Quran Hour, Malaysia Quran Hour, dan World Quranic Convention. Di Majlis Taklimat Sinergi Media Malaysia pada platform Zoom 15 April 2022 hari ini, insyaAllah rakan-rakan akan mendengar sedikit taklimat daripada wakil-wakil yang berkaitan. InsyaAllah sesi taklimat hari ini, kalau mengikut senarai yang sedia untuk hadir hari ini, insyaAllah bersama dengan kita, terutama sekali TV Al-Ijrah yang akan menjadi host penyiaran kita, dan juga Astro RTM bernama Utusan TV, Utusan Malaysia, Sinar Harian, Kumpulan Media Karangkraf, NUID Aktif, kemudian Zayan FM, The News Right Time, serta Media Prima dan Harakah Daily, dan juga rakan kita denahati.com. Alhamdulillah, World Quran Hour kali ke-7 ya, dengan tajuk kali ini iaitu Dunia Bersujud, akan bersiaran secara langsung di lokasi perdana, iaitu di Studio TV Al-Hijrah pada 24 Ramadan bersamaan dengan 26 April 2022. Jadi untuk itu insyaAllah CEO Karangkraf CEO Yayasan Warisan Ummah akan kongsikan
pelbagai info berkaitan dengan ini. Jadi untuk itu sebagai langkah awal untuk kita dalam pertemuan kita ini, kita mulakan ya dengan bacaan surah Sajadah yang menjadi tema kita kali ini, dan majlis merakamkan terima kasih di atas kehadiran Ustaz Ahmad Tirmizi Abdul Rahman dan juga Ustaz Tirmizi Ali. Alhamdulillah Ustaz Tirmizi Ali sudah bersama dengan kita. Jadi untuk itu kita jemput Ustaz Tirmizi. Mudah-mudahan bacaan surah As-Sajadah mengawali pertemuan kita ini, Allah limpahkan kemudahan dan kerahmatan dalam pertemuan kita kali ini. Jadi majlis menjemput Ustaz Tirmizi Ali untuk memimpin bacaan surah As-Sajadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم
ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Bacaan yang sangat merdu daripada Ustaz Tirmizi Ali. Alhamdulillah, qori yang tidak asing di program-program Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan juga di program My Quran Time TV Hijrah. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Tirmizi Ali di atas bacaan surah As-Sajadah, dan rasanya kalau pagi Jumaat ni bacaan surah Sajadah bacaan yang tidak asing bagi kita, dan sebahagian kita pun telah dengar di masjid-masjid yang membacakan surah ini pada subuh tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, surah Sajadah menjadi surah pilihan pada kempen gerakan membina sistem nilai melalui Al-Quran dan hadis sepanjang tahun ini, dan surah tersebut menjadi formula daripada ilahi untuk meningkatkan rasa kehambaan kepada Allah dan panduan penyatuan ummah melalui ekonomi dalam mencapai matlamat dunia berbudi dan penyayang. Jadi syarat surah Sajadah ini dengan mesej yang Allah beri kepada kita. Untuk itu pada pagi ini insya-Allah kita akan mendengar tadabbur daripada surah ini yang akan dikongsikan oleh Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Tuan Fazrul Ismail,
Dan untuk itu Majlis mempersilakan Tuan Fazrul untuk berkongsi pencerahan kepada kita semua. Jadi dipersilakan Tuan Fazrul. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Pada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah sebentar tadi kita membaca surah As-Sajdah dan saya kongsikan slide sedikit untuk kita melihat beberapa poin yang ada dalam surah As-Sajdah ini. Selaras dengan tema bagi surah As-Sajdah ini adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, secara ringkasnya itu adalah tema keseluruhannya. Dan dalam surah ini, ya, sebentar tadi bersama Ustaz Tirmizi kita membaca sehingga ayat yang ke-17. Dan surah ini ada 30 ayat. Dalam World Quran Hour kita akan baca keseluruhannya. Dan ini adalah peta secara ringkas surah As-Sajdah, iaitu ayat 1 hingga 3 yang kita baca tadi bercakap tentang Quran dari Tuhan semesta alam. Dan kemudian Allah menjadikan alam ini secara berstruktur, ya, tidak tergesa-gesa, dan juga ada fasa-fasanya, fi sittati ayyam. Dan juga dalam masa yang sama Allah menjadikan manusia, ya, juga ada fasa-fasanya pada ayat 4 hingga 9. Kemudian Allah bawakan kepada kita peristiwa kejadian ini, transisi kepada alam yang seterusnya. Alam yang seterusnya iaitu alam kebangkitan, dan bagaimana pada ayat yang ke-10 hingga 14 itu bercerita tentang sebelum kita bangkit di alam yang akan datang, maka ada satu password penting yang perlu kita lalui daripada alam ini, namanya adalah wafat ataupun kematian. Ya, jadi kematian itu membawa kita kepada alam barzakh dan seterusnya pergi ke alam seterusnya yang disampaikan sehingga ayat 14 itu preview untuk kita nampak bahawa sebenarnya ada orang-orang yang di hadapan Allah, ya, sebenarnya semua di hadapan Allah dia akan tunduk dan juga kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang berbuat baik, ya, maka insya-Allah kita harapkan kitalah yang melaksanakan kempen World Quran Hour ini diterima amal dan selamat. Tetapi dalam masa yang sama bagi yang degil, yang kufur, maka dinyatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, aku dah nampak dah, ya, aku dah dengar dah, dan tolonglah kembalikan balik ke dalam ke dunia ini untuk buat amal soleh, na'mal salihan, ya, walaupun satu amal soleh. Yang kita harapkan bahawa World Quran Hour pada tahun ini adalah salah satu amal soleh kita, ya, banyak kesilapan yang ada, tetapi kita nak amal soleh ini dan kita nak buat yang terbaik, kerana tak nak bila di hadapan Allah nanti ialah tolong ya Allah nak patah balik, nak buat World Quran yang terbaik, ya, tapi kita harapkan kita buat yang terbaik pada kali ini, kerana preview inilah pada ayat 10 hingga 14 yang akhirnya pada ayat 15 hingga 20 itu ganjaran bagi mereka yang rendah ego dan juga yang ego, ya, dinyatakan pada ayat 15 hingga 20, dan disambung lagi pada ayat 21 hingga 22 tentang azab di dunia dan juga di akhirat. Dibawakan perspektif ini tentang reward kerana dalam ayat 16 sebentar tadi, 15-16 ada action, ya, apakah action untuk mendapat reward, ganjaran yang baik, nanti saya akan kongsikan lebih detail. Dan pada ayat 23 hingga 30 di halaman yang hujung itu dibawakan balik flashback, ya, tadi kita dah pergi ke depan, Allah bawa kita flashback balik kepada salah seorang daripada nabi yang rasul yang memperjuangkan kitab. Kalau kita ada Quran, nabi tersebut Nabi Musa alaihissalam, di sini ada Taurat. Jadi flashbacknya ialah bagaimana ada di kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang dipilih itu yahdu nabi amrina, terus mendidik dengan sabar kepada rakyatnya, pengikutnya, dan Allah bawakan flashback ini untuk kita sama-sama, ya, sama-sama mengambil tanggungjawab untuk mendidik kepada dunia, mendidik kepada negara, mendidik kepada organisasi kita, kepada keluarga kita, kepada orang di sekeliling kita, bahawa makin kita
dekat dengan kitab, maka kita akan menjadi orang yang makin peka kepada alam yang akan datang, iaitu hari akhirat. Dia akan menjadi foresight, dia akan mempunyai cara fikir yang panjang, istilahnya bijak sampai ke sana, bukan sekadar bijak di sini sahaja untuk ambil apa yang dikehendaki sahaja. Baik, jadi inilah peta surah As-Sajdah, ya, Quran, dan kemudian syukurnya kita ada roh, ya, sebelum mati ini, maksudnya kita diberi peluang lagi setakat ini untuk beramal. Dan betapa dahsyatnya hari akhirat, seperti tadi ada previewnya, yang kita harapkan preview itu menyebabkan kita akan beramal dengan baik dan tidak sombong, ya, tidak sombong, kerana azab di dunia akhirat. Azab itu bukan sekadar di akhirat, di dunia lagi akan dapat kepada orang yang sombong. Dan bagi kita, tuan-tuan, World Quran Hour ini harapnya menjadi salah satu platform untuk kita terus berjuang. Dan selepas World Quran Hour, masing-masing pemimpin keluarga, organisasi akan rasakan bahawa, oh, saya ini ada tanggungjawab untuk mendidik kepada ahli keluarga, masyarakat dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, dan tidak underestimate Al-Quran, kerana akhirnya nanti di akhirat, siapa yang underestimate Quran, dia akan minta balik, ya, akan minta balik ke dunia, tolonglah saya nak buat balik amal soleh, dan amal soleh itu sudah tentunya dengan panduan daripada Al-Quran. Jadi dalam ayat yang sebentar tadi, ayat 16 yang Ustaz Tirmizi baca tadi, ada action yang jelas, action item, ya, iaitu tatajafa junubuhum anil madaji', ya, bagi orang yang tidak ego ini ialah dia bina iman. Ya, malam dia bangun dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, solat dan berdoa betul-betul pengharapan, penuh dengan harapan dan juga takut kalau tidak selamat, ya, tidak selamat. Dan pada waktu siangnya ataupun pada setiap harinya itu dia ada bina budaya infak, ya, bina budaya infak. Dan bercakap tentang infak ini sudah tentunya ada harta, ada ekonomi. Jadi pada ayat yang ke-15 sebelumnya itu, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat ini adalah ayat yang kita sama ada kita tasbih ataupun kita bersujud, salah satu daripada beberapa belas ayat ayat sajdah ataupun ayat tilawah. Dalam ayat ini menceritakan tentang bagaimana orang yang tidak ego, ya, tidak ego, dan penting bila kita makin mendidik masyarakat bersama Al-Quran, dia menyebabkan tidak ego. Ya, di dalam surah Asy-Syura sedikit, kita pergi ke surah Asy-Syura, bahawa ada juga orang yang bersama kitab, dia makin ego pun ada. Dia pasti makin dengki, makin dia nak pergi berdajal orang lain, ya. Allah remind dalam surah Asy-Syura. Jadi sebenarnya makin dengan Quran, makin tidak ego. Maka kita menganalisis sedikit, ya, ada kaitan dengan tema pada tahun ini untuk kita membawa sudut ekonomi, ya. Kalau kita tadi cakap tentang membina budaya infak, sudah tentunya ada kaitan dengan harta dan ekonomi. Maka ayat ini, ya, innama yu'minu, ya, bi ayatina. Sesungguhnya ayat ini maksudnya sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Petunjuk ataupun ayat Allah ada dua, iaitu dari Al-Quran ataupun kauniyah. Kauniyah ini daripada fenomena yang berlaku, terutama kalau kita lihat fenomena ekonomi, pelbagai perkara, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah lah yang berkuasa, ya. Jadi kalau kita bercakap tentang nak tunggu ataupun nak bina ekonomi, bilakah lagi kita nak menggunakan ekonomi ke arah kepada agama tauhid ini? Maka sudah tentunya salah satunya kita tengok fenomena dalam alam dan juga fenomena ayat di dalam Quran. Akhirnya kita makin yakin, oh, nak kuatkan ekonomi ini, saya perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan fenomena yang ada. Kemudian alladzina idza dzukiru biha kharru sujada, ya, untuk kita membangkitkan, membina ekonomi ke hadapan ini, kita selama ini mungkin ada pelbagai idea, tapi bagaimana salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi adalah sujud solat, ya, maksudnya kita sujud dalam solat, dan di luar solat itu kita membina budaya merendah diri, ya, iaitu selalu beringat untuk jimat,
beringat untuk bantu orang lain, beringat untuk memperkasakan ekonomi agar lebih banyak lagi infak dibuat. Kerana Allah bagi sudut infak, tetapi sebenarnya elemen rezeki itu akan dimurahkan bila kita makin lagi beringat. Dan ingatan yang paling power adalah daripada Allah, dan tandanya itu diwakili oleh sujud. Ya, sujud dalam solat dan juga sujud di luar solat, iaitu merendah diri kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, wasabbahu bihamdi rabbihim, ya, mereka yang sujud itu tasbih, kita tasbih dan bertahmid, itu lambang kepada kita cakap elok-elok, kita usaha elok-elok, kerana kita tahu bahawa Allah sumber rezeki dan Allah lah sumber ekonomi. Dan apabila kita buat elok-elok, cakap elok-elok, ya, tidak perli, ya, kita bersyukur, maka semua itu akan menyebabkan ekonomi kita di peringkat keluarga dan masyarakat ini akan dimudahkan. Dan ini adalah berdasarkan pada portfolio sejarah bahawa apabila sesuatu kaum, kawasan itu sentiasa beriman dan bertakwa, maka Allah akan beri barakah, ya, dimurahkan rezeki pada sesuatu kaum. Dan di akhir itu wahum la yastakbirun, ya, bahawa dalam kita membangkitkan, bercakap tentang ekonomi, ya, budaya tidak sombong amat penting. Kerana di kalangan elitis T20, ya, tidak boleh sombong, M20 pun tak boleh sombong, dan B40 pun tak boleh sombong. Paling utama ialah masing-masing kena bersujud pada Allah SWT, kerana bila-bila saja T20 boleh jadi B40. B40 bila-bila sahaja boleh jadi T20. Tetapi bila jadi T20, jangan sombong, ya. Tanda tak sombong itu adalah dengan menolong orang lain sebagaimana dalam ayat 16, dan kebergantungan kita kepada Allah yang T20 boleh terus T20, M40 dan juga B40 ini bukan dipandang hina, dan ia adalah satu ekosistem yang penting dalam kita membina ekonomi dengan asas tidak takbur. Dan moga-moga Allah akan pimpin negara dan dunia kembali semula, ya, selepas pandemik ini ke arah endemik ini dengan formula tidak takbur, tidak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara ringkas, dan ini perlukan kepada perjuangan seperti mana dalam ayat yang ke-24, di mana pemimpin-pemimpin dalam World Quran Hour ini, kita nak ajak pemimpin paling tinggi di peringkat negeri, ya, peringkat negara, negeri, sampailah organisasi dan keluarga. Jom kita didik dengan menguruskan segala perkara ini dengan cara pentadbiran Allah yang kita boleh baca daripada Al-Quran. Tanpanya pada bila-bila masa saja Allah boleh azab di dunia, dan kita khawatir juga diazabkan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Fazrul Ismail, pentadabur tetap dalam program World Quran Hour. Sangat besar, ya, sangat luas mesej yang Allah sampaikan melalui surah yang ditadaburkan sebentar tadi. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Tuan Fazrul. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, rakan-rakan media yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah, program yang dianjurkan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, khususnya 3 program yang kita sebutkan tadi, dinaungi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama dengan rakan-rakan sinergi, termasuk dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, kemudian juga Pusat Pelancongan Islam ITC sebagai penaja, serta Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan juga Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia. Tidak lupa juga rakan strategi kita ini adalah rakan-rakan dari Rumah Ngaji, Sahabat Al-Quran dan Badan Kerajaan serta bukan kerajaan dari dalam dan luar negeri. Jadi insya-Allah untuk lebih detailnya, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Puan Marhaini Yusof, akan berkongsi dengan kita pada pagi ini. Dan sebelum itu, kita saksikan tayangan video montas ini dulu.
amin di bibir sentiasa berai dan gugur kesombongan manusia sujud yang penuh. Let's celebrate World Quran Hour. 1 hour with Al-Quran on 21st Ramadan 26 April 2022 with the mission of Surah As-Sajdah. #We're Prostrate. More of compassion. Interact with Al-Quran. Read, understand, apply. Come and join us. Come and join us. Come and join us. Come and join us. Let's celebrate World Quran Hour. Come and join us. Silakan Puan Marhaini. Luar biasa ni tahun ke-7 kita Quran Hour kita. Terima kasih Yani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu saya nak minta semualah juga, saya baru terima ni, baru nak start presentation, terima berita kematian adik. Jadi mohon doa dan juga dibacakan Al-Fatihah sebentar. Terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik siapa pemain ni? Adik suami. Oh. Tapi kami balik ke Johor lah. Semoga husnul khatimah meninggal di Ramadan yang mulia. Okey, terima kasih semua. Sedikit refleksi tentang statistik kumulatif penyertaan Quran Hour yang kita dah laksanakan daripada tahun 2015 hingga tahun 2021. Paling tinggi sebenarnya kita capai dalam tahun 2019 1.46 bilion, dan 2020 bila pandemik tu memang drop banyak sebab dia dah jadi kita tak dapat nak measure dengan proper lah. Dan last year alhamdulillah kita dah mula pick up balik apa semua, tapi tetap kita buat secara online lah. Total daripada tahun kita buat Quran Hour, kalau ikut ni statistik ni dari tahun kita bermula untuk Malaysia Quran Hour, tapi yang setelah tu bila kita measure apa semua tu kita dapat dalam 2.63 billion total, dan tahun ni adalah tahun untuk Quran Hour tahun ke-7, untuk Malaysia, untuk World Quran Hour adalah tahun ke-7, untuk Malaysia Quran Hour tahun ke-8 insya-Allah. Okay, next. InsyaAllah lokasi perdana pada tahun ni kita akan laksanakan dari studio TV Al-Hijrah. Kalau tahun lepas kita buat tanpa tetamu di studio, insyaAllah kali ni kita akan ada bersama-sama kita tetamu di studio. Jadi yang selain daripada JAKIM yang bersama dengan kita untuk sebagai sinergi bersama main collaboration, selain daripada TV Al-Hijrah serta support daripada ramailah Astro Awani, Astro Oasis, Bernama, RTM. Jadi insyaAllah kita ada juga bersama dengan kita kali ini Jawi Islamic Tourism Center yang dah beberapa tahun bersama dengan kita, serta kita bermula awal dulu dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, next.
Ni sedikit model, tadi Tuan Fazrul dah share kan, model yang kita guna apabila kita bawa Quran Hour ini adalah kita tengok kepada apa cabaran ataupun dalam Quran disebut sebagai zulumat yang ada dalam diri, keluarga, organisasi, komuniti, negara dan global. Dan kita nak tengok 114 surah daripada Al-Quran serta kita tengok juga hadis kerana kita yakin yang Al-Quran adalah pengajaran, penawar, petunjuk serta rahmat. Jadi dah ada beberapa dari 114 surah tu yang kita dah fokuskan setiap tahun. Kalau tahun lepas kita dah fokus kepada surah Al-Mulk, InsyaAllah pada tahun ini sebagaimana yang telah dibaca oleh Ustaz Tirmizi, dah ditadabur oleh Tuan Fazrul tadi, kita dah tengok juga sedikit daripada surah As-Sajdah. Kita nak bawa ke arah impact, result yang kita nak adalah negara serta dunia berbudi dan penyayang, insyaAllah. Okay. Untuk misi surah As-Sajdah 2022, kita nak reset balik kehidupan kita. Kita tengok sebenarnya ada beberapa isu besar yang ada apabila kita bila kita tengok cabaran apa semua tu, ada 3 isu besar, iaitu cabaran di dalam pendidikan, cabaran di dalam kesihatan serta ketiga cabaran di dalam ekonomi. Jadi untuk tahun ni sebenarnya kita nak bawa ke arah solusi ekonomi ummah. Kita nak tengok macam mana surah As-Sajdah memberi pencerahan. Jadi kalau dari segi cabaran tahun ni kita nak fokus dulu ke arah hutang. Kita ada 4 jenis hutang: hutang fizikal, hutang kepada kejaya, hutang kepada keluarga, hutang sosial. Dan melalui surah As-Sajdah dan juga kita dah kaji juga 100 ayat berkaitan rezeki ataupun ekonomi termasuk infak. Tadi Tuan Fazrul ada sebut infak apa semua tu. InsyaAllah kita akan bumikan melalui 3 program besar kita pada tahun ini, iaitu World Quran Hour 24 Ramadan ataupun bersamaan dengan 26 April. Kita ada juga insyaAllah menjelang kemerdekaan pada 30 Ogos, Malaysia Quran Hour. Dan ketiga event kita adalah, program kita adalah World Quran Convention pada 17 hingga 18 Disember. Dan pada akhirnya impact yang kita mahukan ialah Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Kita nak melahirkan sebuah negara yang sejahtera, insyaAllah. Okay. Lokasi perdana kita dari studio, kita akan buat juga selain daripada main dekat studio tu, dalam bangunan tu lah, dalam bangunan TV Al-Hijrah tu sendiri ada beberapa halakah yang insya-Allah yang akan bersama dengan kita, termasuk tetamu kehormat kita dari badan-badan yang bersinergi. Lokasi lain yang kita buat selain pada seluruh Malaysia, kita ada juga di luar negara dan insyaAllah di Mekah dan Madinah. Kita masih lagi tengah tunggu lagi penyertaan. Setakat ni ada 6 negara yang terlibat. Kita masih menunggu lagi. Kalau tahun lepas setelah pandemik, dalam 24 negara yang terlibat. Paling tinggi kita capai 300 lokasi di 76 buah negara semasa tahun 2019. Ni konten tadi yang dah ditaburkan oleh Tuan Fazrul. Kita nak bentuk konten tahun ni, kita fokus ke arah dunia bersujud dan kita ambil konten daripada 9 keyakinan untuk membentuk insan bersujud, dan kita nak melahirkan karakter, kita nak melahirkan satu belief system yang teguh bersandarkan Al-Quran, insyaAllah. Next. Slow sikit Helmi. Sorry sebab tadi saya punya ni jatuh, jadi tak boleh nak kontrol. Okey, pengisian surah As-Sajdah solusi ekonomi ummah ni antara ayat anchor yang kita akan bawa untuk World Quran Hour kali ni, iaitu contohnya ayat 5 tentang Al-Amru, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir segala urusan dan keperluan makhluknya. Kita nak bawa, kita nak anchor juga kepada sujud ayat 15 dan 16 tadi. Tugas sebagai seorang hamba itu hanyalah bersujud dan berinfak. Yang tu yang kita nak bawa pada mindset yang pentingnya untuk dapatkan, untuk taat dan patuh kepada Allah, dan pentingnya untuk kita jaga infak ataupun sedekah kita. Yahduna bi amrina ayat ke-24, seruan kepada setiap pemimpin, diri dan juga keluarga serta institusi untuk mendidik ahlinya dengan sabar dan mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Ayat ni yang saya ada sebut tadi tentang kita berada dalam dunia wuka, kita kita dalam dunia yang volatile, uncertain, dalam chaos dan juga ambiguity. Dan kita tak nak fokus kepada isu-isu kecil ataupun isu-isu ranting. Kita nak bawa fokus ke arah isu pendidikan dan terutamanya dalam konteks untuk As-Sajdah tahun ini adalah isu ekonomi itu sendiri. Okay. Roadmap surah As-Sajdah kita dah mulakan daripada awal tahun lagi. Kalau kita mula tengok dari bawah tu, kita dah buat jom mengaji sebelum tidur bersama dengan 10 agensi dan organisasi seluruh Malaysia seperti library seluruh Malaysia, bersama dengan penjara seluruh Malaysia, bersama dengan Bomba, Perkeso, Selcom. Kita dah mulakan. Sebab apa? Kita nak bawa ke arah, kenapa kita pilih surah As-Sajdah juga? Sebabnya ini yang Rasulullah baca sebelum tidur. Jadi itu yang kita mulakan, gerakkan dulu gelombang surah As-Sajdah berakhir April hari itu dengan program Jom Mengaji Sebelum Tidur. Kita baca bersama-sama surah Al-Mulk dan juga As-Sajdah sebelum tidur. Dan kita ada yang keduanya, kita ada World Quran Hour untuk semua masjid dan juga Malaysia Quran Hour nanti, dan kita akan bercakap tentang insya-Allah Debt Elimination Nation, bagaimana untuk tutup hutang ataupun hapuskan hutang, bad debt terutamanya kepada nation. Jadi itu yang kita, tetapi lensa ataupun tool yang akan kita gunakan sebagai panduan adalah surah As-Sajdah itu sendiri bersama dengan 100 ayat berkait dengan infak serta rezeki itu. Dan akhirnya kita nak bawa kepada solusi ekonomi ummah, kita nak cari apa sebenarnya daripada Quran solusi yang dicadangkan. Kajian-kajian tu yang kita akan terus laksanakan insya-Allah. Next. Ni antara apa ni yang akan mengisi nanti tadabbur kita, Ustaz Fazrul sendiri dan juga Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dan juga kori kita, ya, kori-kori yang kori-kori kebangsaan juga yang bersama dengan kita, selain daripada Ustaz Ahmad Tarmizi, Ustaz Tarmizi, Ustaz Husaini, Ustaz Khair daripada UIA, Ustaz Amir Rahman dan juga Ustaz Dr. Anwar Hasin, Dr. Anwar Hasin. Okey. Ni kita akan bagilah pada semua yang ada ni flow program kita, tapi nanti mungkin akan dijelaskan dengan lebih detail lagi saya kira oleh saudara Rudi ya daripada TV Al-Hijrah. Ada bersama kita juga Tuan Haji Sofian apa semua. Saya kira tu saja sedikit maklumat untuk World Quran Hour pada tahun ni. Saya serahkan pada saudara Rudi. Terima kasih. Terima kasih Puan Marhaini, jelas dan lengkap. Cik Ahmad, mikrofon mute. Oh, okey. Okay. Masya Allah. Okey, terima kasih Puan Marhaini di atas perkongsian yang sangat jelaslah. Saya rasa misi besar surah Sajadah yang biasa kita dengar bacaannya setiap pagi Jumaat ni rupanya membawa misi yang sangat besar yang kita hidupkan kembali kefahaman dan mindset tersebut. Jadi untuk itu kita jemput saudara Rudi yang boleh berkongsi secara teknikal juga. Rudi adalah pengurus penerbit di TV Al-Hijrah. Okay, terima kasih. Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, insya-Allah itu saya nak mengucapkan terima kasih kerana menerima TV Al-Hijrah sebagai penyiar rasmi untuk World Quran Hour yang ke-7 tahun kali ini. Baik, sedikit perkongsian kali ini. Kalau kita sedia maklum, World Quran Hour ni telah dilaksanakan beberapa tahun yang lepas kan. Tapi kali ini dari segi penerbitan TV Al-Hijrah cuba memberi kelainan dan berbeza daripada tahun-tahun sebelum ni sesuai dengan situasi dan keadaan kini. Dan difahamkan kita telah melalui fasa endemik
And jadi daripada situ World Quran Hour dari segi penerbitan ia perlu dilaksanakan mengikut ketetapan SOP. Tetapi walau bagaimanapun persembahan di TV kami akan tekankan. Jadi insya-Allah program ini dilaksanakan di Studio TV Al-Hijrah, di mana sebelum ini program sedemikian berlangsung di luar studio seperti di masjid utama kan. Jadi apabila pelaksanaan program ini dilakukan ataupun dilaksanakan di Studio TV Al-Hijrah, jadi daripada tim penerbitan ia mengambil kira dari segi kapasiti ruang, kan, kapasiti ruang yang boleh dimuatkan oleh pentadabur, qori dan juga tetamu. Jadi kalau dilihatkan ketetapan untuk tetamu turut serta dalam World Quran Hour di Studio TV Al-Hijrah itu adalah salah satu cabaran dari segi penerbitan dan juga all the team technical TV Al-Hijrah kerana untuk menempatkan dan nampak program ini grand. Jadi itu tanggungjawab kami untuk menyiarkan dengan konsep dan pengolahan yang akan berlangsung secara langsung untuk nampak kualiti. Jadi untuk program ini kita tetapkan selama 1 jam. Jadi dari segi kempen dan promosi kita meletakkan program ini diwawarkan di dalam digital media iaitu Facebook yang kita boleh share dan link kepada platform-platform rakan sinergi yang lain. Dan daripada situ kita menetapkan seorang ataupun 2 orang host untuk program ini yang boleh 2 bahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, di mana program ini World Quran Hour, jadi di mana mereka yang bukan yang bukan orang rakyat Malaysia juga turut serta. Sebab itu kita meletakkan program ini bukan bersiaran di televisyen, malah kita linkkan juga kepada Facebook secara langsung dan daripada situ boleh share ke seluruh pelosok dunia kalau sekiranya ada rakan-rakan DJ di sana. Dan selain daripada situ, kita membawakan kelainan dari segi konsep persembahan di mana pentadabur utama ia akan bertadabur dengan cara penceritaan, kan? Dia bukan sekadar duduk tetapi kita memberikan dia penceritaan, ia boleh berdiri kerana kita menggunakan LED di belakang kita. Jadi daripada situ LED kita memainkan paparan-paparan visual yang berkaitan dengan pengisian tadabbur, dan jika ia sesuai kita akan mainkan dengan background music yang sesuai dengan aliran bacaan tadabbur. Manakala qori yang difahamkan macam My Quran Time kan, TV Al-Hijrah membawakan My Quran Time, kita ada seorang qori, tapi di sini kita hadirkan dengan 6 qori yang dikatakan semuanya qori-qori bertaraf profesional. Jadi saya rasakan dari segi tim penerbitan sekiranya ada qori-qori ini ia bukan sekadar bacaan saja, baca begitu saja, tetapi kita meletakkan efek bunyian yang bergema supaya ia memberikan mood kepada pentadabur dan penonton di rumah. Kan, ini konsep yang kita cuba bawakan, dan ia bukanlah, kalau dikatakan program ini on ground event adalah secara rasmi, tetapi kita menitik beratkan penyampaian di televisyen. Bila penyampaian di televisyen, jadi dari segi penerbitan ia mengambil kira dari segi efek bunyian bacaan qori, efek dan penghayatan pentadabur. Yang ini kami akan tekankanlah kerana dengan bagaimana untuk menggabungkan penghayatan pentadabur dengan efek di LED. Dan itu konsep dan pengolahan yang kita cuba ketengahkan. Dan yang seterusnya kita tetapkan ada 3 harakah ataupun 3 island. Kan, difahamkan ada main island, kan? Kita ada second island yang terdiri daripada VVIP,
dan muslimin, dan satu lagi island kita khususkan kepada muslimat, kan. Dan ini saya rasakan satu cabaran untuk TV Al-Hijrah menerbitkan program sedemikian, kerana program ini pertama kali kita nak langsungkan di studio TV Al-Hijrah dengan impak yang nampak besar seperti di masjid. Dan saya harapkan program ini mendapat tempat, kan, di hati penonton TV Al-Hijrah yang semestinya menjadi pilihan utama untuk program World Quran Hour. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pengurus majlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Muhammad Asrudi Burhan, ya, selaku pengurus penerbit di TV Al-Hijrah yang telah berkongsi dengan kita, dan insyaAllah kita juga ada nanti sesi Q&A, jadi maksudnya kita ada soal jawab lah kalau mana-mana yang belum detail, yang perlukan pencerahan yang lebih jelas lagi. Sebelum kita pergi ke Datuk Syamuddin Yaakob selaku pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang mencetuskan idea program yang telah menjadi gelombang besar di peringkat dunia ini, mungkin kita jemput juga kalau Tuan Haji Sufian selaku pengurus besar Jabatan Kejuruteraan dan Sokongan Penyiaran TV Hijrah, kalau ada tambahan dari apa yang Rodi kongsikan tadi, Tuan Haji Sufian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ahmad Yani sebagai moderator, yang berusaha Hayanda Datuk Isamuddin, Datuk-Datuk, Datin-Datin, serta semua rakan-rakan sinergi semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hari ini hari yang ke-13. Kita menjalani puasa dengan ikhlas. Semua yang terlibat World Quran Hour, buatlah ikhlas. Jalani semua, buatlah ikhlas. Semua kelak pasti berbalas. Dalam Quran sudahlah jelas. Dalam hadis pun sudahlah jelas. Untuk ilahi puasa yang ikhlas. Dosa diampun, amal dibalas. InsyaAllah semoga apa yang kita lakukan itu kita mendapat amalan yang baik, dan di hari kemudiannya Allah balaskan dengan baik. Sedikit pengurusan ringkas saya sebenarnya, Rudy dah explain daripada production, cuma saya nak berkongsi pengalaman saya ataupun kisah-kisah sedikit yang mana daripada surah As-Sajadah yang menyentuh hati saya. Selalunya seperti kalau siapa yang hadir dalam solat jenazah, kita selepas solat waris akan memberikan sikit ucapan yang mana waris akan minta maaf bagi pihak arwah, maafkanlah kalau ada apa yang tersalah, kalau ada hutang cuba halalkan ataupun buat tuntutan pada waris. Cuma selalunya yang terlintas di atas saya, adakah kita dengan arwah tu ada yang buat satu kesalahan, dosa-dosa kita dengan arwah tu, hutang-hutang kita, sebab bagi arwah yang dah pergi itu, insya-Allah kita yang hidup kita akan ampunkan. Tapi adakah yang arwah tu mengampunkan kita kalau kita ada dosa? Itu yang selalu saya terfikir apabila selepas kalau saya hadiri solat jenazah atau macam mana. Ya. Halo? Ya, memaafkan ya. Maksudnya. Ya, saya. Ya. Maksud saya kan. Kita yang hidup boleh memaafkan kepada arwah, tapi pernahkah kita minta maaf kepada arwah? Kita pernah buat dosa ke kan? Itu kadang-kadang terlintas dari saya. Saya selalu kita perlulah berdoa selalu supaya yang kita janganlah selalu buat kesilapan, kita selalu minta maaf. Kalau ada hutang kita catatkan, seperti mana juga kalau kita cuba menghapuskan hutang, tapi kita kena catatkan hutang-hutang kita. Saya rasa itulah satu ringkasan perkongsian bagi saya. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Sufian Yahya, pengurus besar di Jabatan Kejuruteraan dan Sokongan Penyiaran TV Al-Hijrah yang berkongsi bagaimana surah Sajadah juga memberi impak dan kesedaran pada beliau sendiri, dan alhamdulillah hari ini taklimat kita dihadiri tak kurang daripada 78 yang masih setia bersama dengan kita. Sekali lagi diucapkan selamat datang kepada rakan-rakan media yang
telah pun bergabung dalam sesi taklimat sinergi media pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan dengar pagi ini satu perkongsian daripada Datuk Husamuddin Haji Yaakob, pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang juga pengerusi kumpulan media Karangkraf, yang membawa dan mencetuskan gelombang ini. Jadi untuk itu mari kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Datuk Husamuddin Haji Yaakob. Dipersilakan Datuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya saya amat terharulah pasal kita berkumpul pagi ini, pagi Jumaat tahu, untuk buat satu kerja besar dan kerja untuk Tuhan. Bukan kita buat untuk sesiapa, untuk Karangkraf, untuk itu, kita buat ni untuk Tuhan. Kan? Jadi saya rasa kita tak boleh main-main. Kita kena very serious kerana World Quran Hour ni dah kali ke-7 di peringkat dunia, dan insya-Allah tahun ni Malaysia Quran Hour kali ke-8, kan? Jadi dan bila kita tengok fakta yang, kerana misi kita jelas. Misi kita adalah mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah, pasal kita nak tukar ekosistem supaya operating system ummah ni mesti berasaskan kepada Quran. Dan untuk jadi operating system, enjin tu kena faham sistem tu. Jadi inilah gerakan kita, adalah gerakan untuk tukar ekosistem. Untuk tukar ekosistem, jadi kita perlu kepada satu usaha yang betul-betul bersepadu, dan saya rasa 78 orang yang berhimpun pagi ini mewakili lebih ramai daripada organisasi masing-masing ataupun wakil masing-masing, tekad untuk buat untuk kali ke-7 ni lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun kalau kita tengok rekod Puan Mahani tadi, 2019 kita achieve reach yang tinggi 1.46 billion, kerana masa tu saya kira hampir semua media dan semua organisasi yang bergabung, dan masa tu cara kita buat adalah kita ada hybrid. Maknanya ground activation dan juga online dan juga TV. Tapi bila 2020, 2021 akibat COVID, kita terpaksa pergi menjadi, kalau 2020 tu maknanya kita tak boleh keluar, kita hanya buat di dalam studio TV Hijrah secara kecil. Kita convert My Quran Time tu kepada versi World Quran Hour. Itu sebab kita dapat 149 saja. 2021 kita improvekan sikit. Outlook kita dapat. Tapi dari segi ground activation kita tak buat. Tapi walau bagaimanapun, bagi saya nak rakamkan penuh kesyukuran. Selepas tahun ke-5, kita bersungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan ni, untuk agama kita sudah menghasilkan satu gelombang baru. Gelombang di mana orang-orang, kalau dulu bila mereka fikir Quran, mereka fikir tentang tadarus saja. Tapi sekarang kita sudah mula ubah, dan orang dah mula berusaha lebih, dan kita tengok kita dah bagi semangat kepada guru-guru Quran untuk bangkit, untuk keluar dan menggunakan social media, menggunakan itu untuk mengajar orang untuk membaca Quran dengan lebih baik, dengan disertakan dengan kefahaman. Jadi itu kita sudah create satu gelombang, dan ini kita dapat lihat terang dari segi impact yang kita sudah produce tu. Pusat-pusat mengajar Quran dan masjid-masjid pun sudah tukar daripada memberi tazkirah saja kepada kelas-kelas Al-Quran, dan juga seperti saya cerita tadi, guru-guru Quran semakin bersemangat kerana selama ini mereka merasa mereka tidak dihargai, dan kelas second class. Sedangkan kalau
flashback balik speeches saya semasa kita mulakan gelombang ni. Kita nak tempatkan guru-guru Al-Quran ni level paling tinggi, lebih tinggi daripada tuition teacher matematik. Maknanya mereka, kerana guru tuition boleh membawa anak-anak kita untuk dapat 5A, 8A atau 8,000A saja. Tapi sebenarnya guru-guru Quran ni kalau diajar Quran dengan betul, dengan kefahaman, dia boleh membawa anak-anak kita berjaya di dunia dan mati boleh masuk syurga. Kerana bila dia faham agama dia dengan betul, dia akan jalani kehidupan dia mengikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohi oleh sunnah-sunnah. Jadi alhamdulillah sebelum COVID gerak kerja kita, sinergi kita, makna media bergabung sepenuhnya, orang-orang di media, rumah-rumah ngaji, TV station bergabung untuk kempen World Quran Hour ni, kempen gerak baca amal, baca faham amal ni, sehingga kita menghasilkan semasa COVID 2 tahun lebih ni, kita sudah dapat ada satu program yang dinamakan My Quran Time yang mendapat sambutan yang luar biasa, dan saya rasa ini kita sudah cipta satu sejarah di mana setiap hari kita in a way lah memaksa umat Islam untuk duduk depan TV atau duduk depan phone, depan itu untuk belajar tajwid dan dengar bacaan Al-Quran dan dengar tadabbur di mana kita faham dan pentadabbur kita relate benda ni, ayat-ayat itu dengan kehidupan seharian. Macam kalau kita tengok contoh Malaysia ini, Malaysia, Pakistan, banyaklah negeri Islam, kita tengok hancur kerana manusia rakus, tamak, tidak berpegang pada nilai dan karakter mereka teruk, mereka sanggup terima rasuah secara besar-besaran, sanggup jual kerusi, dan kita tengok apa jadi di Pakistan. Tapi kita tengok di Pakistan, rakyat bangkit dengan besarnya. Sekarang setiap hari hampir 24 jam, walau Ramadan, bandar-bandar besar di Pakistan, rakyat bangkit marah kerana pemimpin-pemimpin politik jual kerusi mereka sehingga Imran Khan yang sedang membawa perubahan yang besar pada Pakistan jatuh. So, begitu juga di Malaysia. Dan kita tengok Sri Lanka sekarang. Dia bukan negara Islam, tapi kerana pemimpin-pemimpin rasuah, negaranya jadi bankrupt. Sekarang terpaksa minta duit merata. Jadi kita mesti pastikan negara kita juga tidak, walaupun bibit-bibit itu sudah ada, kita harus hentikan. Dan saya melihat My Quran Time berjaya sampaikan mesej ini, mesej anti rasuah, mesej tentang perlu kejujuran, apa tentang perlunya kita jangan ego, jangan sombong. Itu dia ajar. Jadi nilai-nilai dan moral dan karakter bangsa itu sudah diajar melalui My Quran Time. Jadi inilah saya rasa hasil kerja kita. Kita kena bersyukur, maknanya kita bukan buat, kita makna bila kita awal 7-8 tahun kita mulakan, kita dah nampak. Jadi saya sebenarnya, kalau saya mati pun, saya puas hati. Yang I have done something for the nation and for ummah. Dan alhamdulillah, Tuhan bagi saya nyawa kedua. Selepas kena COVID stage 5, bulan Oktober itu. Membuat saya lebih tekad, maknanya kita kena sama-sama berusaha untuk selamatkan ummah, selamatkan dunia ini. Dan caranya adalah membawa orang kepada Al-Quran. Bukan hafal, tapi membawa orang faham, amalkan dan sebarkan nilai-nilai ini ke seluruh dunia supaya cara kita menguruskan keluarga, cara kita menguruskan masyarakat, cara kita menguruskan syarikat, cara kita menguruskan negara berubah. Dan ubah dengan cara yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi saya kira adalah tanggungjawab kita, ini adalah pecutan terakhir. Kita ada 10 hari aja lagi sebelum Quran Hour. Jadi siapa-siapa yang ada media bergabung
kita kempenlah secara besar-besaran supaya orang kembali untuk, pasal kita dah hilang ground. Tapi walaupun kita hilang ground, saya kata kita mencipta satu sejarah. Kita sudah ada 600 episod tadabbur secara harian yang memindahkan nilai Quran tu kepada hati manusia. Jadi kalau ini dapat dikembangkan, saya rasa kalau Nurul Izzah kata 10 tahun lagi baru negara ni berubah, saya kata kalau kita boleh buat, insya-Allah dalam masa 2 tahun ni kita boleh buat melalui divine intervention, campur tangan Tuhan dan juga campur tangan pemimpin-pemimpin yang ada roh Al-Quran. Jadi kita hari ini pagi Jumaat kita berhimpun, dan juga saya sebenarnya otak saya ni dia bercelaru sikit semenjak kena banyak ubat-ubat semasa duduk ICU dulu. Tapi maknanya kita dah dapat tadabbur secara harian sehingga hampir 480 halaman dah. InsyaAllah sebelum akhir tahun ni kita dapat khatam tadabbur. Dan ini dirakamkan secara digital, orang boleh ulang-ulang. Dan insya-Allah kita akan launch tadabbur level 2. Kan bila kita complete ni My Quran Time level 2, kita akan enhancekan lagi supaya kita lebih detailkan lagi insya-Allah. Jadi saya rasa ustaz-ustaz dan tenaga-tenaga di belakang tabir, saya rasa ini akan jadi persembahan kita di masa nanti. Maknanya kita sudah buat ini dan ini akan jadi satu khazanah. Dan harap diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lain dan dibukukan, dan ini akan memudahkan lagi orang memahami Al-Quran. Pasal kadang-kadang saya terfikir, saya tak boleh salahkan ramai umat Islam. Kenapa mereka keliru? Kerana mereka tak faham agama mereka. Kerana cara mereka, tapi kita tak boleh salahkan orang sebelum itu kerana mungkin tak ada teknologi, tak ada apa menyebabkan mereka tidak faham Quran ataupun guru-guru tidak faham. Jadi ini yang kita berharap bila guru-guru yang faham, guru-guru agama, para hafiz di pusat harus ubah sistem pengajarannya supaya siapa saja yang lahir daripada itu, dia mampu memindahkan makna Al-Quran itu ke dalam setiap murid yang dia ajar. Bukan saja ajar mengajar atau membaca dengan lancar atau menghafal setengah-setengah yang terpilih. Pasal bukan semua orang boleh hafal. Kan? Tapi sekurang-kurang kita nak semua orang boleh baca dan semua orang boleh faham, dan bila dia faham, inilah akan jadi operating system dia, bagaimana dia bentuk keluarga dia, bentuk diri dia, bentuk organisasi dia, bentuk negara dia, bentuk masyarakat dia. Dan kita berharap guru-guru Quran ini yang faham, di samping mengajar Quran, dia akan pergi ke masjid-masjid untuk memimpin masjid, untuk transform masjid, bukan tempat solat 5 waktu saja. Tempat untuk menjadi agent of change, untuk mengubah masyarakat setempat, tak kira orang Islam ke bukan Islam. Kita harus jadikan, maknanya next target kita adalah kita harus jadikan masjid ini tempat pusat dakwah yang paling besar, di mana kita boleh bentuk akhlak-akhlak contoh yang orang-orang bukan Islam boleh lihat. Boleh lihat dan melihat, oh inilah Islam. Bukan sekarang duk bergaduh sama sendiri antara jawatan kuasa masjid, duk berebut, duk sibuk nak kunci masjid. Bukan sepatut masjid ni kita kena buka. Pasal kalau hati manusia dah buka, kita tak payah kunci pun tabung. Bukan? Dan tambah-tambah sekarang, semua transfer boleh online. Kita kena ubah. Dan kita boleh ubahkan masyarakat. Jadi maknanya tak ada orang miskin. Tak ada kes-kes macam Bella tu akan berlaku, kerana masjid adalah benteng pertama untuk melihat satu-satu karya tu, mana orang susah, mana orang cacat, mana orang lapar, mana ibu tunggal yang perlu bantuan. Masjid sepatut jadi, bukan badan kebajikan, bukan Kementerian Rina ke, tak. Masjid sepatut jadi. Kini kita pindahkan dan insya-Allah kita boleh buat sekiranya
semua orang Islam faham. Dan terutama orang-orang yang boleh baca Quran. Mereka sendiri kena faham. Mereka kena belajar tadabbur. Dia kena tahu apa sebenarnya tugas mereka. Jadi kalau kita boleh shiftkan ini, orang-orang agama tak perlu masuk politik. Tak perlu masuk politik. Orang agama kerja dia adalah mengubah orang Islam, melahirkan pemimpin keluarga yang baik dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk masuk politik. Maknanya masjid-masjid ini, sekolah-sekolah ini, guru-guru Quran melahirkan guru-guru dan yang akan menjadi pemimpin masyarakat, menjadi menteri, perdana menteri. Tak perlu tubuh parti politik Islam pun. Kerana setiap orang Islam yang masuk politik lahir daripada ataupun diajar, diasuh, dididik, kan, ditanamkan tauhid, semuanya itu oleh guru-guru agama. Dan dengan sendirinya kita akan jadi influencer yang paling besar. Influencer kita yang paling besar bukan ada 1 juta, bukan ada 800,000, 300,000 di sosial media, tapi berapa ramai pemimpin yang kita boleh didik untuk menjadi pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi, pemimpin korporat, Perdana Menteri dengan sendirinya. Pasal kita macam-macam mana pun, setinggi mana dia pun, dia akan masih hormat pada guru dia, guru Quran dia, bukan presiden parti dia. Jadi inilah revolusi transformasi yang harus kita buat. Itu yang saya katakan, ini kerja besar, bukan main-main. Jadi saya berharap kari-kari yang ada dalam majlis ini hari ini bawa pemikiran baru ini, peranan kita. Dan pasal sekarang kita tengok, selagi kita tak boleh ubah sistem, siapa pun masuk politik rosak dalam sistem politik. Kita kena ubah daripada luar. Tak boleh ubah daripada dalam. Ubah daripada luar adalah kita kena makna lahirkan pemimpin-pemimpin baru yang bila dia masuk politik dan dia adalah wakil kita. Kita tak perlu jadi presiden parti yang berasaskan Islam. Kita remote control dia kerana hati kita dah pengaruhi fikiran dengan ilmu-ilmu yang diberi oleh Tuhan kepada kita, disalurkan kepada kita, kita beri pada dia. Kan? Jadi itu saya rasa kalau kita berjaya buat, siapa saja di media kita tulis, orang di TV bentukkan, kan? Supaya program-program kita membuat orang faham Quran. Kan? Kalau kita boleh buat Kak Long dungu untuk faham Quran, dia akan berubah. Maki hamun dia tak guna. Kita masukkan nilai supaya dia menangis, dia sujud, kan? Baru dia faham, oh Kak Long silap. Jadi maknanya sekarang kita jangan biarkan sosial media ini membentuk pemikiran kita. Kita mesti buat media yang Allah bagikan, iaitu Quran. Tapi sayangnya selama ini Quran orang tak faham. Gerakan kita ni adalah gerakan membuat orang faham dan menjadikan itu. Dan insya-Allah saya rasa Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan bantu kita, syarat kita remain ikhlas, fokus pada perjuangan, percayalah. Kita tak perlu cari duit, duit akan datang. Allah akan bantu, Allah ada cara dia untuk membantu kita. Tapi syarat kita kena remain fokus untuk perjuangan yang lebih besar. Nah, jadi makna siapa saja yang ada dalam room ini hari kena betulkan bearing kita. Kita kena betulkan bearing kita. Allah pilih. Kenapa Allah pilih kita? Bukan orang lain. Kenapa Allah pilih kita jadi kari? Walaupun beratus, beribu orang kari. Kenapa Allah pilih kita sebagai pentadabur? Kenapa pentadabur? Kenapa Allah pilih kita jadi research orang? Kenapa Allah pilih kita jadi runner yang menggerakkan belakang, lari ke sini, lari ke sana? Kenapa Allah pilih kita jadi driver untuk bawa kari ini? Bagi itu. Jadi ada sebab. Kan? Karena mungkin kita ada ruh. Kan? Ruh yang dan kita ada mission. Dan mission kita inilah caranya. Dan dengan adanya teknologi sekarang, dan dengannya adanya TV Hijrah, adanya Astro yang dimiliki oleh majoriti bukan orang Islam, sanggup bergabung. Dan TV-TV lain bernama apa, Utusan, Berita Harian, semua tu
tekan, sinar apa, kita mainkan peranan kita. Percayalah, kalau kita berniaga di jalan Allah, Allah akan bantu kita. Jadi itulah saya berharap. Dan tahun depan, saya beritahu Puan Mahaini dengan Ustaz Fazrul, tahun ni kita masih buat hybrid tapi sedikit banyak masih pada TV show. Tapi untuk Malaysia Quran Hour Ogos nanti dan untuk Malaysia World Quran Hour tahun depan, saya nak ubah supaya ground activation tu lebih besar. TV okey, tapi ground activation tu fokus kita kepada ground activation. Macam video yang saya share minggu lepas yang di Indonesia tu, maknanya kita kena gerakkan daripada sekarang supaya kita nak create di mana-mana saja pun orang baca Quran setiap. Di orang lepak pun di Dataran Merdeka ke baca Quran apa, ini kerja kita yang kita harus buat. Cuma tahun ni Puan Mahani cakap tak banyak international. Dulu kita ada sampai 70, tahun lepas 20 dan tahun ni pula kita kehilangan, kan, kita sama-sama sedekah dengan Al-Fatihah untuk arwah apa? Sukma yang betul-betul all out di peringkat international. Kita kehilangan dia dan tapi saya percaya Allah ganti orang yang boleh gerak. Cuma tahun ni mungkin kerana masih pandemik, tapi next year kita kena gerak daripada sekarang supaya seluruh dunia bergema, kerana saya yakin Islam bangkit dari Malaysia. Kan? Itu sebab kita ada TV Hijrah, kan? Untuk membuat satu penghijrahan yang besar. Jadi kepada management TV Hijrah, Allah pilih kalian. Kenapa tengok dalam masa orang lain susah, TV Hijrah getting better? Because you all transform. You all transform menjadi sebuah TV sepatut. Kalau saya akan rename TV Al-Quran. Kan? Jadikan TV kita gerakkan Al-Quran ni. Mission kita adalah satu aja. Memindahkan ajaran, nilai, values yang ada Quran kepada hati manusia, kepada minda manusia, jadi operating system. Dan insya-Allah saya rasa dunia akan selamat. Kita tak akan ada lagi kes yang jual kerusi seperti di Pakistan dan yang pernah berlaku di Malaysia. Dan kita kena pastikan untuk PRU 15 rakyat, kita tak menyokong parti mana-mana. Rakyat pilih pemimpin-pemimpin, kalau dia Islam, dia yang ada Quran dalam hati dia. Kan? Pasal setengah pemimpin Islam, nama Islam pun hantu raya juga. Kan? Ini kerja kita kalau kita nak selamatkan. Dan insya-Allah ini akan jadi persembahan kita. Dan sama-sama kita masuk syurga, bukan saja satu keluarga, satu gerombolan besar. Kan? Kami bergerak di bawah mission Al-Quran. Kan? So laluan besar-besaran yang insya-Allah itu yang kita harapkan. So last, saya seru semua orang go all out. Di Idea Aktif ke apa ke, di Sina, di Karang Kerah, di Karya Bestari, di Astro, di Utusan, di TV Hijrah. Kempenlah secara besar-besaran melalui organisasi, melalui individu, share lah. Ajak mereka untuk bersama-sama kita gemakan surah Al-Sajdah ni dan juga kita dengar tadabbur. Dan kalau siapa yang tak boleh dengar, sekurang-kurang baca dan baca terjemahan. Ini kita harus lakukan. InsyaAllah, ada 10 hari ini, miracle dengan bantuan Allah, insyaAllah kita boleh, mungkin boleh reach level 2019. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa perkongsian daripada Datuk Syamuddin Yaakob selaku pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Misi di sebalik World Quran Hour yang sangat besar, ya, iaitu menjadi hujah dan juga bekal kita di hadapan Allah di atas cinta kita kepada agamanya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi warisan terbaik kita kepada anak cucu kita, menjadikan negara kita, keluarga kita, masyarakat kita yang terbaik.
Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, saya kira semua yang Datuk terangkan jelas dan Datuk bercakap dari hati. Senang hati kita mendengar dan benar-benar perkongsian Datuk hari ini dengan sebab sebab beliau tu yang mengharap bahwasanya ini menjadi gelombang bersama kepada kita hari ini. Jadi untuk itu sebenarnya kita dah sampai ke pengakhiran dan kita dah dengar dengan jelas. Apapun kita akan buka Q&A kepada rakan-rakan media yang hadir. Mana-mana yang perlukan penjelasan sama ada dari Datuk, dari Puan Marhaini dan juga dari pihak-pihak lain lah yang berkaitan yang akan menjelaskan lebih lanjut kalau sekiranya ada di kalangan tuan-tuan puan-puan yang perlukan penjelasan yang lebih. Jadi untuk tu kita buka kepada rakan-rakan sekiranya ada. Cik Yani, Yes. ada Datuk Razik bersama dengan kita. Masya-Allah. Mungkin sedikit daripada Datuk Razik kot. Baik. Datuk Razik boleh berkongsi dengan kita? Ada Datuk Razik? Alhamdulillah. Assalamualaikum Encik Mak Yani. Waalaikumsalam tu. Tok Syam, apa khabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat berterima kasih kepada pihak Yayasan Ummah Ikhlas kerana alhamdulillah pada tahun ini adalah kali ketiga kita dapat bersama-sama dalam mempromosikan World Quran Hour dengan kapasiti yang kita ada. InsyaAllah pada tahun ini kita akan terus membawa misi World Quran Hour ke peringkat yang lebih jauh. Saya amat teruja dan juga bersama seperti yang disebut oleh Lembaga Datuk Usam tadi, makna misi ini sebenarnya amatlah penting dan juga kritikal. Dalam konteks pelancongan kita melihat World Quran Hour ini juga memberikan satu lagi suntikan kepada pelancong-pelancong Muslim sama ada daripada dalam negeri ataupun daripada luar negeri. Dan seperti yang kita sedia maklum, sempadan negara pun telah dibuka kepada pelancong-pelancong antarabangsa dan kita akan lihat di sini antara tarikan yang selalu yang kita perhatikan ialah mengunjungi masjid-masjid dan juga pergi ke pusat-pusat yang mempromosikan tarikan-tarikan pelancongan, termasuk juga ke institusi seperti malahan ke Karangkraf dan juga Yayasan Restu, kemudian kita ada Nazrul Quran. Jadi kita nampak telah ada sinergi di situ antara penggiat industri dan juga kepada pihak yang mempromosikan World Quran Hour. Jadi tahun ini insya-Allah kita pun di ITC telah juga memaklumkan kepada rakan-rakan kita di luar negeri. Kita juga bekerjasama dengan Tourism Malaysia. Mereka mempunyai pejabat-pejabat di luar negeri dan kita juga bekerjasama dengan kita juga memaklumkan kepada kedutaan-kedutaan yang ada di Malaysia dan juga kepada malawakil kita di luar negeri supaya juga turut bersama dengan kita. Dan alhamdulillah semalam pun saya juga ada mengantar beberapa maklumat berkenaan dengan World Quran Hour ni kepada rakan-rakan di institusi pengajian tinggi. Jadi insya-Allah Datuk fakulti-fakulti pelancongan juga akan mengambil bahagian universiti-universiti. Semalam saya bersempat mengantar kepada UMS di Sabah dan juga di rakan-rakan kita lah. Jadi kita pun memang amat bersemangat
Dan insya-Allah semangat ini akan terus meningkat, dan insya-Allah selain daripada kita melihat Al-Quran ini sebagai sumber untuk pembentukan peribadi kita, dan dalam masa sama juga kita ingin mendidik supaya pelancong-pelancong melihat Malaysia ini sebagai tempat untuk mereka selepas melancong balik dengan satu pemikiran baru, satu transformasi minda berkenaan tentang keindahan-keindahan semula jadi yang mana amat rapat dengan Al-Quran, dan seperti mana yang disebut dalam banyak tadabbur oleh semasa World Quran Hour dan juga World Quran Time lah. Jadi kat sini Cik Mak Yani dan juga rakan-rakan kita, saya sebenarnya ingin memanjangkan makna World Quran Hour ni insya-Allah jadi World Quran Travel. Mana dia kemudian sebab di dalam Al-Quran tu banyak cerita-cerita berkenaan dengan penggambaraan perjalanan yang mana boleh kita jadikan satu bahan dan juga satu lonjakan minda lah, bagaimana Al-Quran itu sendiri membawa kita ke satu tahap melihat kehidupan kita sehari-harian ini lebih dinamik dan lebih fokus dengan kita lah sebagai khalifah yang perlu melakukan peranan yang terbaik semasa kita mempunyai masa dan ruang untuk buat demikian. Jadi setakat itu saja yang saya dapat kongsikan, dan insya-Allah ITC akan membantu. Dan sebenarnya itu banyak juga kita mendapat permohonan daripada masjid-masjid yang kita ada 2 versi yang untuk ITC bersama Yayasan Ummah Ikhlas, kita telah buat satu versi dalam bahasa Inggeris yang mana banyak permintaan daripada kedutaan supaya ada jugalah versi bahasa Inggeris, tapi dalam masa sama juga versi bahasa Melayu yang kita nak hantar kepada masjid-masjid. Sebab ramai dia kata kalau ada bahasa masjid kita nak log in terus, nak buatkan dia punya venue. Jadi kita bekerjasama lah tu, dan Cik Yani dan juga rakan-rakan media di sini. I think you are the best, and we should go on with this. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Ramadan Karim. Masya-Allah. Luar biasa peranan yang Datuk Dr. Muhammad Razif Haji Hassan selaku Ketua Pengarah ITC Islamic Tourism Center Malaysia yang berkongsi dengan kita. Artinya gelombang yang dicetuskan oleh semangat yang dicetuskan oleh Datuk Syamuddin tadi disambut oleh Ketua Pengarah ITC dalam ruang lingkup dan kapasiti beliau, dan itulah yang beliau kongsikan dengan kita sebentar tadi. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Datuk Muhammad Razif yang berkongsi dengan kita dengan usaha-usaha yang sangat luar biasa tadi. Mudah-mudahan gelombang ini terus menjalar ke seluruh dunia. Okey, kita teruskan kalau ada sebarang soalan daripada rakan-rakan media. InsyaAllah sebarang bahan yang berkaitan dengan ini juga ada dikongsikan oleh pegawai media daripada yayasan Puan Fauzia Amir di ruang chat kita. Jadi rakan-rakan media boleh dapatkan nanti bahan-bahan tersebut untuk juga dijadikan bahan dan tulisan. Rasanya jelas apa yang dikongsikan hari ini oleh pelbagai pihak yang bersama dengan kita. Jadi untuk itu nampaknya mungkin rakan media lebih selesa untuk terus bertanya langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. InsyaAllah kita akan berikan kerjasama kepada rakan-rakan media yang perlukan sebarang info-info lanjut, ya. Dan juga kita akan linkkan dengan rakan-rakan strategi yang kita sebut tadi, termasuk dengan ITC, dengan pelbagai pihak yang sekiranya perlu apa-apa penjelasan. Setakat ini adakah yang perlukan penjelasan, bertanya? Rasanya jelas, ya. Jadi untuk itu
tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin dan seluruh rakan-rakan sahabat Al-Quran yang hadir pada taklimat sinergi media Quran Hour pada hari ini. Sampai kita ke penghujung rancangan dan saya kira apa yang dikongsikan oleh pihak Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan juga pengasas yayasan ini dan serta rakan sinergi kita yang juga berkongsi di hadapan kita bersama jelas, dan untuk itu bagi pihak Yayasan Warisan Ummah Ikhlas merakamkan terima kasih di atas kesediaan dan kesetiaan masih bersama dengan kita di Jumaat Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita sebenarnya dah masuk, kalau Rasulullah sebut Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahnya pengampunan, dan akhirnya menjauhkan kita dari api neraka, maka pertengahan ini adalah penuh dengan pengampunan. Mudah-mudahan gelombang yang dicetuskan melalui Al-Quran, baca, faham dan amal Quran ini betul-betul menjadi gerakan kita bersama dan insya-Allah akan menjadi peneman kita. Selain amal puasa kita, Quran menjadi peneman, kata Rasulullah, sabda Rasulullah kan, dan ini menjadi peneman kita di kubur dan di mahsyar nanti. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang diberkatinya. Ustaz, alhamdulillah, mungkin kita tutup dengan sedikit selawat dan istighfar ya. Mungkin Ustaz Safri boleh bantu Ustaz Safri untuk kita sama-sama pimpin selawat hari yang menjadi hari kebesaran kita Jumaat ya, dan kita dianjurkan untuk berselawat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kita akhiri dengan yang terbaik di sisinya. Jemput Ustaz Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Mat ini. Sama-sama kita beristighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala kesalahan dan kesilapan kita dan kita menjadi insan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Safri. Alhamdulillah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sahabat Al-Quran yang hadir semua, khususnya pada rakan-rakan media. Sampai kita penghujung pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkatinya, dan untuk itu kita akhiri majlis kita dengan kita membaca tasbih kifarah dan surah Wal Asri. Terima kasih semua. Maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Terima kasih Mat. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Marhaini dan Cik Mat Yani. Sama-sama. Sama Datuk. Terima kasih. Tak dapat nak join iftar tu. InsyaAllah.
Iftar ala Madinah tu di Karangkeram. Alhamdulillah, insyaAllah. Masih buka lagi ya? Masih. Kita buat setiap hari kerja tu, kecuali weekend lah. Nantilah kita wawarkan jugalah. Cemburu juga bila tengok sinar harian tu banyak kisah-kisah dalam tu kan. Masya Tapi kita tak Allah. sempat nak sampai lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kami undur diri dulu Encik Mayani dan Ya. Mayani semua. Baik. terima kasih. Baik, Datuk. Terima kasih juga sahabat-sahabat sinergi kita yang lain dari UIA dan juga dari Jawi, Rumah Ngaji, Quran Corner dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.